tuan-tuan dan puan. A4. Saya nak galakkan dulu ni, nak suruh jadi ni. Datang bengkel tinggal ke kampung halaman rumah tangga. Tinggal ke kampung halaman. Jadi 4 muka surat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 kat sini 4. Ini je. Kertas ni, kertas A4. Double spacing. Double spacing. Double pula tu. Tapi saya tak galakkan double. Walaupun mungkin ni. Saya galakkan 1.5. 1.5. Font dia Garamond. Dan Garamond tu 3 plus size. Saya suka macam tu. Sebab apa? Sebab ini hampir dengan apa yang dijadikan muka surat dalam buku oleh penerbit. Lebih kurang tu. Jadi ini. Jadi bermakna 1, 2, 3, 4 siap satu bab. Bab 1, katalah ini bab 1. Bab 1 jadi lain macam ni di sini. Dapat satu bab. Dan novel ini bagi saya novel ini ada dua aja. Satu ialah deskripsi. Satu lagi ialah dialog. Ini aja. Gabunglah dua ni. Deskripsi. Pada pagi itu saya membuka tingkap. Sinar matahari menyerbu masuk, menyilaukan mata saya yang baru bangun dari tidur. Angin juga berhembus masuk, menyelak langsir, menolak-nolak langsir, menari-nari langsir saya. Saya berundur ke belakang selangkah, lalu saya menarik sebelah daripada tingkap sebelum saya berselindung dan saya memerhati taman yang di luar, luas terbentang kehijau-hijauan. Deskripsi, cukup. Bila saya terdengar mak saya memanggil, ada dialog. Kalau perlu, masukkan dialog. Bila pandang balik ke taman, deskripsi balik. Saya memandang taman, bunga-bunga sedang berkembangan indah dan tiba-tiba burung juga sedang berkicau-kicauan. Matahari semakin meninggi dan pokok begitu rendang. Agaknya semalam hujan turun. Deskripsi ini. Bila mak panggil kau, ada dialog. Dah masuk dialog. Apa mak? Kejaplah. Bila mak panggil, satu bungkus mak. Betul saya cakap. Tak susah tu lagi novel. Jangan panik. Yang penting jangan panik. Ni. Jadi deskripsi dialog. Tetapi dialog ini kadang-kadang disusuli dengan monolog. Ada monolog ataupun kadang-kadang ada monolog dalaman. Kan begitu. Jadi dengan yang demikian, dalam satu-satu ini pula, satu bab itu, yang 4 muka surat ini, mungkin ada satu peristiwa. Satu saja peristiwa. Ataupun 2 peristiwa. Kalau rasa satu peristiwa panjang sangat, buat 2 peristiwa. 2 P. Ini sampai sini, sambung sikit sampai sini. Tuan-tuan dan puan buat bintang. Bermakna sudah masuk peristiwa yang kedua sini. Mula peristiwa yang kedua. Tulis lagi, sambung sampai sini, habis. Satu bab. Kalau ada 2 peristiwa, buat bintang-bintang macam ni, bermakna ini dah peristiwa lain. Jadi di sini peristiwa. Apa dia mak? Bila mak panggil tadi, kejap. Pandang itu, pandang ini. Kemudian bila tolak itu, bila tu datang pada mak. Apa cerita mak? Ini yang orang semalam tu macam orang yang mana? Mak. Dialog kehidupan. Kehidupan. Kita nak paparkan kehidupan. Novel tuan-tuan tu mungkin pada hari ini tidak begitu penting. 50 tahun lagi orang kaji, ini rupanya budaya, keadaan sosial kehidupan negara kita. Pada hari ini orang belajar itu untuk melihat, meneruskan kelestarian budaya, ajak budaya. Orang semalam tu macam mana mak? Tak tahulah, Milah lah yang ambil keputusan. Milah nak ambil keputusan macam mana ini, mak punya kerja. Yang dia tanyakan Milah, bukan dia tanya mak.
Mak ni tukang setuju saja. Kalau Mila tolak, mak tolak. Mak pada masa tu Mila terbayangkan baru minggu lepas berjumpa dengan seseorang di sesi komputer. Flashback. Sini flashback 2-3 aja. Flashback sampai sini Mila yang kata menung tu apa? Mak tanya keputusan kau. Tunggu lama habis sini. Satu peristiwa tiba-tiba telefon berdering. Biasalah. Telefon berdering bercakap dalam telefon. Mila kata, ini kakak lah. Kakak yang mana? Mudah-mudah membahasakan kakak lah. Kak Esa ni tak ada apa-apa, cuma diwakilkan untuk bertanya kepada Mila. Mula dengan itu. Jadi saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan deskripsi dialog deskripsi. Tetapi jangan lupa kita buat dialog bukan sekadar nak dialog, tetapi melengkapkan deskripsi. Begitu juga deskripsi melengkapkan dialog. Tapi janganlah dialog yang tidak munasabah. Mila mak panggil, baik mak. Kemudian Mila mak panggil, kejap mak. Dulu kejap mak, baik mak, kejap mak. 18 muka surat. Untuk Pak Nobel macam tu. Siapa beli, siapa. Baik, satu hal. Mudah. Tuan-tuan jangan takut. Satu bak. Mudah sangat cara saya. Yang kedua, kadang-kadang kita nak mulakan novel ini, kita tak tahu nak mulakan dengan apa. Ada 3 cara bagi saya. Satu, deskripsi tentang latar. Deskripsi latar. Ini biasa novel Melayu. Latar. Puan Sri pun tulis novel fiction science di Beleria tu, yang pulau tu. Latar juga, dia tulis juga latar. Pulau itu, ini. Latar. Jadi latar ini ada 3. Deskripsi latar. Satu, latar tempat. Kedua, uraian tempat. Air terjun itu kira-kira setengah pokok kelapa tingginya. Kami terpesona melihatnya, dan air terjun itu mencurah-curah turun menimpa batu, dan dari situ mengalirlah sungai yang tenang bercabang-cabang. Deskripsi tempat. Ataupun deskripsi masa. Boleh juga. Dah 1 jam ni aku kat sini. 1 jam dari 4.45 tadi. Sekarang dah 5.45. 1 jam. Boleh juga dari segi masa. Deskripsi ataupun latar masyarakat. Apa-apa sajalah tentang latar, deskripsi latar, tuan-tuan boleh mulakan novel. Yang kedua, dialog. Ataupun kalau nak menolak tanaman, ikut serah. Tapi saya gunakan dialog saja. Mulakan dengan dialog. Cara yang paling ketiga, jika susah sangat, kelam kabut sangat tak boleh nak sambung, tuan-tuan cari satu perkataan yang membantu. Contohnya, sedih. Nokta, tinggal pada muka dia. Mula dengan sedih. Tapi rangkap berikutnya, memang hatiku sedih hari ini. Kesedihan itu bagai menggalu-galu di lubuk hatiku. Tulis. Dah mula. Dan ini sebenarnya menjadi asas bertolak kepada kita jam. Dengan itu kita sentiasa dapat sambung novel kita. Tak ada masalahnya. Sekejap aja siap. Kadang-kadang tuan-tuan seronok sangat mengarang. Ini akan jadi 8 muka surat. Sini kuranglah. Sekarang 24. 8 muka surat 1 bab. Sebab apa? Ini. Katakanlah peristiwa ini, dia teringat jumpa dengan seseorang di sesi tetapi komputer minggu lepas. Ada lagi lanjutan. Kawan tu hantar email. Ini email, balas email, jawab email, balas email, SMS. SMS saja. SMS tuan-tuan, bukan panjang tu. Betul, tak percaya? Salin. Panjang sebenarnya SMS. Balas tu kita ni tekan aja. Tetapi kalau disalin atas kertas bermuka-muka surat panjang. Percayalah. Kita reka.
Tengah malam kita balas-balas SMS dengan orang. Separuh novel. Betul. Jadi ada lagi. Dan masukkan unsur ilmu di sini. Masukkan ilmu. Masukkan unsur ilmu. Tambah ilmu itu kat mana? Rujuk buku, rujuk surat khabar, rujuk adalah rujuk buku. Serah unsur ilmu di sini. Jangan cedok satu-satu perkataan. Tak. Kita baca keseluruhan itu, kita dapat ilmu, kita karang. Jadi yang 4 ini sekarang sudah menjadi 6. Akan masuk. Sebab saya kata masuk di unsur ilmu lagi. Dah jadi 6. Baik. Kemudian ada perkembangan psikologi watak. Watak ini berkembang. Watak berkembang. Bila berkembang, dia berfikir itu, fikir ini dari segi psikologinya pula. Takkanlah bila mak kata, terimalah. Baiklah mak, terimalah. Takkan macam tu. Dia pun terimalah. Kalau terimalah, bila dia orang nak masuk hantar cincin pertunangan. Dah bila dah masuk cincin pertunangan tu, berapa lama ya mak nak bagi tempoh untuk kahwin tu? Kalau setahun, 2 tahun depan aku dah jadi isteri orang. Jadi itu gambaran psikologi. Sesuatu yang datang mengganggu pula. Panjangnya ini. Sebenarnya dalam tulisan novel 4 muka surat ini. Tak percaya bagi buat. Saya cabar balik buat. Tak berhenti 4 muka surat. Percaya kata saya. Tapi kalau ada 2 muka surat rasa nak berhenti lah. Jangan paksa diri. Sebab kalau paksa diri pun dia akan kacau bilang. Jadi dapat ini. Jadi kalau tuan-tuan dapat menghasilkan satu novel yang 100 muka surat, ini akan keluar dalam 130 muka surat. Dalam 130 muka surat. Kalau 100 muka surat A4 ni, dia akan keluar dalam 130. Sudah cukup. Kalau 150 dia akan keluar dalam 170, 180. Kalau 200 muka surat dia akan keluar sampai 250 muka surat. Dan dah cantik dah buku. Macam saudara-saudara sebut tadi lah, saya rasa FTDM novel dia bukan terlalu sangat pun. Begitu. Baik. Dari segi penulisan novel pula, seperti yang saya sebutkan tadi, harus akur kepada perkembangan cerita. Macam saja juga ada perkembangan isi dan penutup kesimpulannya. Tempat penutup itu kemuncak kepada saja. Dan segala-gala kita luahkan, mengunci saja itu ada pada bahagian penutupnya. Sama juga di sini. Sama juga di sini. Permulaan tenang dalam sikit, relax. Ataupun ada novel yang keluar kabut ni. Ini bergantung kepada plot, susunan plot yang kita nak buat. Pernah baca novel etis? Etis oleh Ajak K. A-T-H-I-D-S. Etis. Saya rasa dia etis. Ya. Etis oleh Ajak K. Miharja. Novel ini kecoh di seluruh Indonesia tahun 50-an dulu. Tentang orang tak percaya Tuhan. Etis. Novel ini susunan plot dia Z dulu, A, baru pergi ke B, C, D sampai X, Y. Habis. Dia terbalikkan susunan plotnya. Padahal yang umumnya kita A, B, C, D, E, F, G peleraian. Habis. Dia tak, dia ambil ini, letak kat sini. F dulu. F, A, B, C, D. Macam ni. Boleh juga terserah kepada kita. Dan dalam novel ini, dalam tulisan novel, yang penting-penting lah saya nak bagi tahu, tuan-tuan boleh ceritakan segala-galanya, tetapi tuan-tuan kena menyorot beberapa hal. Tak payah sampaikan hal-hal macam drama TV kita kan. Bunyi pintu diketuk. Dia dipasung tinggal ni. Siapalah ketuk pintu? Dia bercakap juga. Tak payah bercakap itu. Jalan pergi buka dah lah. Sampai saya berjalan pagi-pagi ni, kalau tak menyusahkan orang tak boleh. Kalau sampai berjalan nak pergi buka pintu tu. Ada 7-8 dalam. Jadi dalam novel ada hal-hal yang tuan-tuan jangan ceritakan. Pasal apa? Biarlah pembaca fikir sendiri. Ini pentingnya dengan cakap Nabil. Nabil kata lu fikirlah sendiri. Fikir sendiri. Dalam novel penting. Banyak perkara yang kita boleh ceritakan, tetapi kita perlu menyorot beberapa perkara untuk diselesaikan sendiri oleh pembaca. Satu. Yang kedua, dalam penulisan novel ini, kita mestilah pandai memerangkap pembaca. Perangkap pembaca. Kena bijak memerangkap pembaca. Kita mainkan emosi mereka.
Mainkan emosi mereka. Macam tadi saya kata, kalau dia nak hero tu mati, kita hidupkan hero. Kita buat gambaran macam hero nak mati dah, hidup. Tiba-tiba, kalau dia buat gambaran seolah hidup, kita matikan. Pandai-pandai kita lah. Jadi kita mainkan emosi. Dan dalam novel ini, ada banyak persoalan. Banyak unsur suspense. Banyak unsur kejutan. Jadi kalau banyak unsur suspense, tuan-tuan tak payah jawab satu-satu suspense tu. Tinggal beberapa. Tak payah jawab pun tak apa. Jadi pembaca akan marah tu. Asal apa tu? Jadi kalau tak jadi. Aku suka Allah. Pandai-pandai awak. Macam tu. Jadi, inilah novel yang menyebabkan pembaca kita berfikir, pembaca kita mengandaikan, pembaca kita menjangkakan, pembaca kita puas hati, pembaca kita tak puas hati. Tuan-tuan dan puan sudah memainkan peranan untuk menjana minda mereka sebenarnya. Ini yang penting. Bukan macam filem kita macam semalam ayat tu habis je selesai. Akhir sekali bapak peluk anak. Sebab sebenarnya hari papa. Okey. Itulah antara ciri-ciri perkara-perkara yang saya rasa asas untuk terus memulihkan. Ini tak ada dalam buku ni, saya rasa pada Pasri, tak ada dalam buku mana-mana cara nak mengajar ringkas dan terus boleh buat macam ni. Tapi saya yakin tuan-tuan boleh buat. Baik, katakanlah ini bab 1. Bab 1 ni tentang milah. Bab 1 milah. Ini milah, kemudian yang ni pula milah juga, milah dengan Kak Esa. Tadi saya kata Kak Esa milah, takkanlah masa cerita Kak Milah tu mestilah sebut tentang milah dari segi rupa parasnya, dari segi bertuturannya, dari segi cara dia berfikirnya, dari segi emosinya. Itu semua melibat duduk. Maka perlu melibatkan emosi mindanya. Cerdik ke tak cerdik, kita kena tunjukkan. Dan kemudian emosinya bagaimana, tingkah lakunya macam mana. Ini 3 perkara saja melibatkan watak. Tak ada hal-hal lain, 3 tu aja. Fizikalnya, mentalnya, emosinya, tidak lanjutnya, itu saja. Pimai-pimai, pusing-pusing, itu saja. Dalam satu novel setelah mana pun. Jadi, katalah bab 1 milah, bab 1 habis milah. Bab yang kedua ada 4 helai lagi. Tuan-tuan jangan peduli kat milah. Jangan peduli kat milah. Kita larikan kita pergi kat Adi. Adi pula. Kisah untuk Adi ni bab 2. Jadi putus. Orang kata, Adi milah ni Adi pula. Kita lompat pergi cerita Adi. Cerita Adi, kawan dia, Adi masuk office. Adi siap pergi masuk office. Masuk office pergi berjumpa dengan rakan pejabat dia, Fiona ajak dia pergi minum. Dia kata tak nak, aku tak nak pergi minum. Aku nak pergi dengan Mak keluar pergi minum. Mak, aku ada masalah, Mak. Masalah besar, Mak. Apa dia Di? Cakap besar masalah, Mak. Besar sungguh masalah. Kau tahu tak, mak aku semalam tanpa beritahu aku dia pergi ke rumah orang. Siapa rumah ni? Jadi walaupun bab 2 kelihatannya terputus, sebenarnya sambung tak ni? Sambung. Jadi itu cara kita nak rangkai novel. Itu saja. Jadi rupa-rupanya yang kita tak cakap kat sini, yang mak tak beritahu, yang Kak Esa tak beritahu, orang itu rupa-rupanya Adi. Itu cara dia. Very simple. Mudah. Dan kalau bab yang ketiga, kalau rasa nak sambung dengan Adi lah. Bab yang keempat, milah balik. Bab yang kelima, milah balik. Bab yang keenam, milah lagi. Bab yang ketujuh, milah dengan Adi. Boleh? Tak ada masalah dia. Baik. Kemudian saya bercakap tentang sudut pandangan. Sudut pandangan ni ikut suka tuan-tuan dan puan. Sudut pandangan tak ada siapa yang boleh tetapkan. Sudut pandangan sama ada tuan-tuan nak guna sudut pandangan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, sudut pandangan bebas, objektif. Ikut suka. Itu pilihan tuan-tuan dan puan. Tak ada siapa yang boleh tetapkan kau punya sudut pandangan salah kau. Tak ada. Ikut suka saya, kerja saya, novel saya, ikut suka saya.
Jadi kalau tuan-tuan rasa nak guna sudut pandangan orang pertama, aku lebih seronok, gunakan aku saja, tak apa, tak ada masalah. Tetapi mungkin ada tekanan. Bila aku jumpa dengan watak yang bukan aku tu, katalah Adi, mula kacau lah kita. Sebab kita tak tahu apa yang Adi fikir, apa yang Adi rasa, apa yang Adi telah buat, apa yang Adi belum buat, apa yang Adi nampak, kita tak tahu. Sebab aku hanya fokus kepada kita. Dengan itu, kita asyik mengandaikanlah. Daripada tutur kata Adi tadi, nampak macam Adi tak berapa berkenan. Agak-agaknya dia nak tolak. Macam tu lah. Itu tekanan nanti. Jadi kita guna sudut pandangan orang ketiga. Bila orang ketiga, dia berjalan ke tingkap. Dia tu bilanglah berjalan ke tingkap, dia fikir gitu, fikir gini. Lepas tu, bab yang kedua, Adi pula masuk pejabat. Adi fikir gitu, fikir gini. Semua orang kita tahu. Sebab kita guna sudut pandangan orang ketiga. Itu ikut suka kita, pilih aja. Dalam tahun 1978, tak salah saya, 1879, ada seorang pengarang bernama Abdul Talib Muhammad Hasan menghasilkan novel Saga. Tapi bukan ni yang menjadikan kita Saga tu, bukan. Lain. Saga. Novel Saga ini hanya menceritakan tentang 3 orang. Anak muda lulusan universiti tak mahu bekerja, tetapi nak masuk kampung berkhidmat kepada masyarakat desa. Pada masa itu memang kerajaan banyak melaksanakan kempen mahasiswa berkhidmat kembali untuk masyarakat yang membiayai pengajian mereka. Kan masyarakat yang bayar cukai boleh. Jadi Hisham, Rahmat dan Munirah masuk kampung, pergi nak membela masyarakat desa. Hisham, Rahmat, Munirah isteri Rahmat. Tak ingat? Isteri Rahmat. Tapi mereka berkawan baik. Jadi novel ini menggunakan sudut pandangan orang pertama. Novel tebal, cantik novel ini. Novel ini menggunakan sudut pandangan orang yang pertama, aku. Tetapi tuan-tuan dan puan, bab satu Hisham. Dia buat macam tu. Aku masuk ke kampung ini. Novel itu. Aku masuk ke kampung ini, aku berjumpa dengan ketua kampung dan menyatakan hasrat kami bertiga, iaitu sahabatku Rahmat dan isterinya Munirah, untuk membangunkan desa ini. So dia ceritalah, kami duduk di situ diterima dengan baik dan kami berbincang merancang bagaimana nak membangunkan masyarakat desa dari segi pelajaran, dari segi kebersihan, dari segi kesihatan dan juga pandangan hidup supaya keadaan sosial di sini lebih maju dan berkembang. Habis satu bab Hisham. Bab yang kedua, bab 2 Rahmat. Aku datang ke kampung ini bersama Hisham dan Munirah istriku yang aku kawini sebaik saja kami tamat pengajian universiti. Munirah berelia nak menyokong aku untuk menjayakan kehidupan masyarakat desa yang kami ingin balas kembali pengorbanan masyarakat yang membiayai pengajian. Dia cerita, semalam Hisham pergi jumpa dengan ketua kampung. Aku tak ikut. Tadi kan, selari. Dia cerita. Tapi aku juga. Tapi aku di sini, bab yang kedua ialah Hisham. Rahmat. Bab yang ketiga Munirah. Semalam Rahmat memberitahuku bahawa Hisham ada pergi ke rumah ketua kampung. Mereka berbincang tentang nak membangunkan desa ini dari segi pembangunan persekolahan untuk anak-anak yang buta huruf dan juga memajukan kampung dari segi jalan raya, membina balai raya dan sebagainya. Tetapi aku tak tahulah apakah Rahmat setuju atau tidak dengan pandangan Hisham itu. Aku juga, tetapi Munirah. Novel itu menarik. Akhirnya Rahmat dengan Munirah bercerai tau. Munirah kahwin dengan Hisham. Sebab mula-mula dulu kat universiti memang Hisham suka kat Munirah. Ada unsur cinta di situ. Jadi unsur cinta tu mainan saja. Mainan. Kadang-kadang kita nak perangkap pembaca supaya tertarik dengan novel itu. Itu cara. Ini juga kemudian yang dilakukan oleh Zakaria Ali dalam satu novel bertajuk Serpihan. Percikan. Dalam novel Percikan ini ada 10 bab. Pendek saja novel, 10 bab. Novel ini 10 bab saja. Dalam novel ini menceritakan tentang seorang pelajar universiti yang sudah tamat pengajian datang ke KL
tetapi balik semula ke kampus untuk berjumpa dengan pensyarahnya kerana dia mencintai pensyarahnya. Pensyarahnya sudah ada isteri dan sudah ada anak. Macam tu. Jadi bab 1 balik sama. Bab 1 ini Dr. J. Tu dia. Bab 1 Dr. J. Dr. J kata, pagi itu aku bekerja di pejabat. Aku masuk ke office dan mula bekerja, menanda kertas peperiksaan rajaku. Tiba-tiba pintu diketuk. Sebaik aku menyebut masuk, seseorang menolak pintu dan alangkah terkejutnya apabila Janet yang membuka pintu. Macam tu. Jadi bab 1 itu, aku itu ialah Dr. J. Bab yang kedua Janet. Aku tak tahu apa jadi kepada Dr. J ini. Sejak aku meninggalkannya 3 tahun yang lalu, nampak ada perubahan. Aku tahu dia tidak suka kepada isterinya dan kehadiranku menceriakan balik hidupnya. Berlakulah peristiwa-peristiwa. Bab yang ketiga, isteri J. Isteri J pula, aku juga. Ini berlaku. Jadi bab pertama J, bab yang kedua Janet, bab yang ketiga isteri, bab yang keempat anak Dr. J, bab yang kelima anak Dr. J lagi, bab yang keenam Dr. J balik, bab yang ketujuh Janet, bab yang ke-8 isteri J. Kabur itu jadi satu cerita. Dan ini bercakap tentang ini, sama dengan ini bercerita tentang itu bercakap tentang ini bercakap, semua sejalan. Berlaku. Jadi itu satu teknik dari segi penulisan. Dan pada hari ini yang saya sebut tadi tentang novel kotak tadi, ada satu novel kotak dan banyak lagi lah kaedah-kaedah penulisan. Termasuklah barangkali tuan-tuan nak masukkan puisi, Dina sebut nak masukkan sloga Buridan, masuk, tak ada masalah. Saya baca satu novel Cina yang diterjemah ke bahasa Inggeris, Shanghai Baby, beberapa tahun lepas. Shanghai Baby itu satu novel yang pelik, luar biasa, sangat menarik, menceritakan tentang perubahan gaya hidup di Shanghai apabila negara China membukakan pintunya kepada orang asing untuk datang berdagang. Jadi perubahan itu disampaikan dengan bentuk kreatif penceritaan. Sedangkan sebelum saya baca Shanghai Baby, saya dah baca majalah Asia Week. Dalam Asia Week itu banyak rencana yang menceritakan tentang perubahan sosial di Shanghai akibat sistem dasar buka pintu kepada negara-negara barat datang berniaga. Bila saya baca novel itu, sama dengan yang dalam itu, tetapi dalam bentuk sastra kreatif. Setiap bab dia mulakan dengan sajak. Jadi berbagai-bagai. Ada orang masukkan lirik lagu. Tak payah minta izin sebenarnya lirik lagu. Sebab ada 2 cara. Satu, kita boleh sebut dalam ayat kita bahawa kau sedang mendengar lagu apa? Aku dengar lagu Mustika. Bukankah itu lagu M. Nasir? Ya, lagu M. Nasir. Masukkan lirik Mustika. Bermakna kita tidak bohong, kita tidak curi. Yang kedua, kita masukkan lagu, lirik kita buat sendiri. Lagu, tak ada pun lagu tu kita buat sendiri. Jadi boleh macam-macam cara, sajak macam itu juga. Malam itu kami duduk beramai-ramai dan mendengar Pak Samad membacakan sajaknya. Jadi ambillah sajak Pak Samad, masuk di situ. Ataupun separuh daripada sajak Pak Samad, ataupun jangan sebut Pak Samad, Pak Daulah baca sajak. Mereka lah saja. Kita. Ini novel kita yang buat. Tak ada masalahnya. Okey. Ada apa-apa tuan-tuan dan puan? Boleh. Saya sebut yang asas-asas itu yang mudah-mudah, yang boleh mendorong dan membantu tuan-tuan dan puan berkarya. Jangan risau. Okey, boleh. Jadi cara yang paling senang, sikit lagi. Tuan-tuan ada yang dah rasa penat ke? Penat ya? Saya tak penat, saya rasa saya dulu lagi. Saya buat kerja bodoh. Isteri saya bising, marah. Saya paku ni. Paku ni macam paku sini kan tu. Paku kat belakang tu. Saya kat dawan. Isteri saya marah. Isteri kacau rumah. Gabut, nak macam mana kahwin dengan penulis? Kat dawan. Ini saya gantung bab 1 ni. Klip. Bab 2 klip. Bab 3 klip lagi. Klip. Bedek. Sudah bab 1 bedek. Baik, untuk menyelesaikan bab 2 ni, saya kena rujuk satu majalah tentang kehidupan seorang model.
Model itu ada dalam majalah Jelita bulan lepas. Saya foto step tu, saya kepilkan di sini. Lampiran. Lepas tu model tu saya tengok siapa yang sesuai jadi model tu. Nilofa ke? Emma Mekbo. Cari gambar Emma Mekbo, kepilkan sini. Semua. Jadi bahan untuk bab 2 ni lengkap. Gambar KS Center pun ada. Bila saya naik escalator, saya pusing kiri tu ada buku. Kalau kat sana ada PDPTN, kat sini ada beberapa orang Indonesia jual baju tu. Sudah ada gambar. Ada. Jadi untuk bab 2 kan, bahan lampiran ni, lampiran saya klikkan sekali. Bila mula menulis bab 2, saya mula naik, rujukan dah ada. Naik, rujukan ada. Masuk. Sekejap siap bab 2. Untuk bab yang ketiga ini insiden pergaduhan di tempat letak kereta. Okey, ada gambar tempat letak kereta, gunting dari surat khabar, kemudian watak di situ Adi Putra, ambil gambar Adi Putra. Letak sini. Kami saya letak banyak sini. Tambahlah macam-macam. Berserabut ni. Yang bersihnya ada 7 muka surat. Yang tunggu nak type, nak print, nak cetak. Yang lain tu lampiran. Kemudian ada beberapa dialog, saya dah catat sini, dialog, apa nak kagum. Dah ada. Okay. Sampai masanya, terus type, kena rujuk. Macam mana ajar nama Madonna? MADONA. NA ke NNA? NNA ya? Ya. Kena rujuk tu. Jangan terrujuk. J-Lo kan? Jennifer Lopez. J-Lo. Cari gambar J-Lo menyanyi lagu bola sepak J-Lo. Kapal. Tak senang. Lagu bola sepak pasal tak begitu sekali. Kan elok apa salah dia kan? Betul. Kalau kita fikir secara logik, pakai dia elok. Nak menyanyi bola sepak, pakai macam nak main bola sepak pun tak tahu. Cuba tengok lagu J-Lo. Jadi kalau semua ada kat sini, semua ada. Jadi saya cakap terus terang, jika contoh susun ni dari sana sampai ke sana ada 15 bab, satu bab 10 muka surat, 15 bab 150 muka surat novel teman-teman. Apa yang susah ni? Okey, ada soalan ke? Tak tahu nak tanya apa. Nak tahu jumpa kat saya cakap. Baik, saya nak baca sikit, tetapi sebelum itu saya nak sebut tentang kita beri buku apa? 5 suku. 5 suku. Sebab dah lewat kan? Boleh tak saya ambil 2 minit lagi? 2 minit. Tuan-tuan, sebab nota ni saya tak perlu baca pun, tuan-tuan boleh baca sendiri. Saya ambil 2 minit lagi. Saya suka, kalau boleh, saya suka tuan-tuan dan puan-puan nanti satu hari hasilkan dulu beberapa buah novel. Lepas tu tuan-tuan berfikir untuk mengembangkan perniagaan sendiri. Saya sangat setuju. Salina Ibrahim sudah lama buka syarikat. Yang pegawai apa nama? Yusuf Aslam. Nisa Harun dia tak ada syarikat pendidikan sendiri. Ada seorang lagi tu yang perempuan ni. Saya jumpa dia sekali. Apa nama Binti Muhammad? Dia berbuah. Dia buka syarikat juga. Tuan-tuan dan puan, lepas dia menulis 3 buah novel, boleh buka syarikat dulu. Saya cakap terus lah. Bos mana tak ada. Tuan-tuan dan puan, katalah tuan-tuan share 5 orang. Saya nak tuan-tuan bisnes sendiri. Apa? Cuba dan beranikan diri. Jangan takut. Jangan ada semacam bayangan kekalahan. Kita ni selalu memikirkan kekalahan sebenarnya. Kita selalu memikirkan kekalahan dan kegagalan. Katalah 5 orang. 5 orang. Baik, 5 orang. A, sekejap je. B, C, D, E. 5 orang. A ni tulis novel. Bulan Januari dia punya. B, terbit bulan Februari dia punya novel. C, bulan Mac. D, bulan April. Dan E, bulan Mei. Bulan Mei. Dalam masa 5 bulan ni makhluk ni takkan duduk relax aja. Dia tulis satu novel. Bulan Jun dia punya terbit. Ini Julai. Ini Ogos. Ini September. Ini Oktober. Artinya dalam masa setahun seorang hanya menghasilkan 2 novel. Bulan November free, kita pergi melacur New Zealand.
Bulan Disember lancur ke Pulau Nabi Korea. Jangan kerja, relax, lancur, duit untung banyak. Dah beli my fish orang satu dah. Baik, katakanlah ni ABCD cari modal 6,000 katalah, RM 6,000 6,000 terbitkan satu novel 1,000 naskah 1,000 buah RM6,000 katakanlah terbit 1,000 buah novel A dulu terbit 1,000 naskah katalah sebuah jual RM20 saja tak payah mahal sangat RM20 RM20 darab 1,000 bermakna 20,000 lah 20,000 modal 6,000 pada untung 14,000. Jangan pergi nanti dulu. Tunggu dulu. Dan make sure dalam masa 3 bulan, antara 1 hingga 3 bulan, habiskan 1,000 ni. Macam mana nak habiskan 1,000 tu? Bagilah seorang 200, pandai-pandailah kau buat 200 orang je. 200 orang, jual kat kampung pun habis. Balik ke sekolah. Katakanlah ini, belajar dulu sebelum masuk universiti. Macam kita ni, ada sekolah kita, sekolah lama. Pergi ke sekolah lama tu, jumpa pengetua, jumpa cikgu kat situ, jual. Bu, di novel saya itu tak sedap itu baca juga. Ini bermakna duit yang kita kumpul tadi, mungkin dalam bulan Januari ini sudah kita kumpulkan sikit-sikit, kita buat modal untuk terbit ini pula. Dan ini jual dalam sehingga bulan Februari sampai bulan Mei dalam tempoh 3 bulan. Pastikan yang 1,000 naskah itu habis terjual. Seorang 200, tak banyak 200. Kalau ada ceramah-ceramah macam ni, pergi menyusup, pergi jual. Jangan bagi tahu pengajuk. Nih, bayangkan, ini dah untung 14,000, sini untung 14,000, tiap-tiap bulan 14,000. Dalam masa 10 bulan, tidaklah 140. Secara kasarnya, atas kertas 140,000 tuan-tuan dan puan. Itu setahun. Janganlah joli. Masuk tahun yang kedua lagi untuk 140,000. Kalau lah cetak sibuk-sibuk, kalau lagi laku buku tu, lagi banyak jual. Kalau tak laku, usahakan supaya laku. Saya cetak 1,000, tak laku habis pun. Saya usaha ikhtiar macam mana pun supaya habis kan. Saya buat macam tu. Saya dah buat kerja macam ni. Dan saya berencanakan tuan-tuan dan puan sampai ke satu peringkat berusaha sendiri. Dalam masa 2 tahun, kita dah ada keuntungan kasarnya 280,000, 280,000. Setahun 140,000, 2 tahun 280,000. Kalau tak pusing pun tu. Kalau dijadikan modal pusingan, katalah 30-40,000 pusing-pusing, sewa office ke, beli mesin photostat, sewa mesin photostat satu, beli laptop 2, masih ada 200,000. Tahun yang ketiga lagi 140,000 kiraan kita. Bayangkan dalam masa 4-5 tahun kita sudah ada 100 juta keuntungan. Ini boleh dilakukan. Biasanya orang-orang muda, Adilah muda, ni muda, boleh dilakukan. Jadi apa perlu bergantung kepada orang? Tetapi kita kena bekerja keras. Sebab dalam masa 5 bulan pastikan novel kita siap lagi. Jangan kita menung tentu aja. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sangat mengalahkan. Datang bengkel ini, biarlah panjang lagi cerita tuan-tuan dan puan. Cuba fikir ke arah ni, bisnes pemikiran perdagangan bisnes. Cuba fikirkan. Boleh dilakukan, boleh dilaksanakan, dan saya yakin boleh. Bayangkan setahun 140,000. Besar amat. Baik, pendahuluan saya simple tentang novel pun simple. Itu muka surat 2 tu saya ambil contoh itu novel Perjuangan Sia-sia. Saya lupa nak tulis oleh John Steinbeck. Itu panduan yang bagus tu. Bagaimana sesuatu novel itu harus dikarang dengan teliti. Sebab novel ini sebenarnya satu fragmen dari kehidupan. Bukan, John Steinbeck. Ada dia punya BI tajuk cerita dia. Perjuangan Sia-sia. John Steinbeck. You type John Steinbeck. Bahasa Melayunya terjemahannya Perjuangan Sia-sia. Jadi novel ini adalah satu peta,
satu keratan, satu segmen, satu fragmen kehidupan. Satu kehidupan. Dan apabila orang membaca novel kita, orang merasa puas bahawa mereka sudah mengalami satu segmen kehidupan yang saya katakan tadi. Misalnya, Mila dari mula orang masuk Malaysia sehinggalah akhirnya dia tak jadi kahwin dengan tadi, ialah satu foto, satu keratan kehidupan yang memberi pengalaman yang luar biasa kepada kita. Okey, baca muka surat 2 tu tuan-tuan baca sendiri. Muka surat 3 unsur sama dengan sajak tadi. Tadi saya baca, saya tunjuk idea-idea dalam novel pun sudah ada di situ. Kemudian jenis-jenis novel. Jenis-jenis novel, tuan-tuan baca lah. Ada jenis novel sosial, romantik, psikologi, resaman. Resaman tu budaya. Novel yang mencerminkan budaya. Resaman. Kemudian propaganda, novel. Ada juga Ibrahim Ali tulis novel tu propaganda. Novel sejarah, ada novel sejarah tentang perjuangan, macam sejarah pun novel sejarah. Ada unsur sejarah. Novel politik ada. Ibrahim Ali tulis banyak ni. Dia lawan dengan Raja Azmi pun ada. Raja Azmi tulis Muntah. Ibrahim Ali tulis anjing. Lawan balik. Novel agama banyak. Ini selalu disebut tentang Habibur Rahman tu, ayat-ayat cinta tu. Novel yang misteri tu, seram. Gotik. Novel misteri, seram dan saya tak bawa dalam kereta pula. Novel gotik ini contoh yang paling baik, baca novel Ramli Awang Mursyid. Ramli Awang Mursyid tu yang tu seronok saya baca, yang Aku Bercerita. Aku Bercerita tu baca cerita yang pertama, tu contoh gotik tu. Macam mana dia ceritakan novel Awang Mursyid ni bagus juga. Dia ceritakan seorang pemuda pergi cari kayu dalam hutan, jumpa akar kayu, pergi bagi ketua kampung tukar dengan kalam, dengan kuda atau makan-makan. Akhir sekali dia pergi masuk dalam hutan, tepi bukit, nampak ada tembok. Mak dia kata jangan pergi, tempat itu tak sesuai dengan kita, tak elok untuk kita, tak sesuai. Dia tidak pun hairan, kenapa mak dia larang. Kemudian dia pergi juga, dia rebut dia tu, dia terpelanting masuk ke masyarakat sebelah sana. Membaca lagu membaca kita terkejut. Habislah budak ni mesti masuk dalam masyarakat orang bunian. Tapi rupa-rupanya Ramli tulis cerita tu ini bunian. Dia bunian. Orang sebelah sana manusia. Itu bagus tu, ya. Itu pengalaman novel. Jadi akhirnya tuan-tuan bacalah ada jenis novel tu. Buat yang biasa dululah, romantik, sosial sikit-sikit. Cukuplah. Novel romantik, novel sosial tu sesuai. Novel kemasyarakatan lah maksudnya. Kalau ada unsur pendidikan pun boleh, ada politik sikit-sikit pun boleh. Kehidupan yang rapat dengan tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan suka menjahit manik kan, kehidupan seorang penjahit manik. Dengan liku-liku dan masalah dan okey, saya rasa itulah semua yang boleh saya berikan. Suara promosi pun dah rendah. Saya harap ada lagi soalan. Saya berharap ya, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan, apa yang saya ceramah ini nanti tokoh tambah dengan ilmu yang ada pada tuan-tuan, kita lengkapkanlah diri untuk kemudian tampil sebagai seorang penulis yang disegani, berwibawa dan ada nama dalam peta kesusastraan di tanah air kita. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya cukup. Lepas tu masuk Melayu. Hari itu risau. Kau tahu kau risau? Aku risau ni. Jadi kita masuk Melayu balik. Jadi dengan cara itu kita neutralkan balik. Sebab kalau bolehlah saya lebih cenderung gunakan bahasa Melayu yang baku, bahasa Melayu yang sempurna dalam penulisan kita. Saya tidak menyokong kalau tuan-tuan menggunakan bahasa yang macam SMS tu, kecuali ada 1-2 SMS yang disalin ke dalam novel. Tak mengapa. Tetapi kalau nak guna bahasa yang buruk macam itu akan menjelaskan kedaulatan bahasa. Saya tidak. terima kasih. Jadi soalan kepada Cik Rozlan ke, kepada Puan Sri Rahayu ke, kepada